Siam. Dia kata ada angkatan daripada Pahang. Ini kata imam dia. Ini pun jadi polemik. Sebab ada yang kata Datuk Bahaman ni balik ke Pahang. Ada yang kata kena tangkap dengan Siam. Tapi imam dia kata sebahagian angkatan Bahaman, termasuk Datuk Bahaman sendiri, ditangkap oleh tentera Siam dan dibawa naik ke atas kapal wak dan dibawa ke Bangkok untuk perbicaraan. Dia panjang cerita Datuk Bahaman ni. Ini kita tak boleh cerita banyak-banyak. Saya tak boleh, saya pun tak boleh nak cerita, saya geram. Saya duk fikir lagi orang tua tu tadi kan. Jadi Datuk Bahaman tu dibawa ke Bangkok dan akhirnya dibicarakan dan dibawa balik lah. Akhirnya dibawa balik juga. Tu cerita lebih kurang lah macam mana berlaku kisah di sebalik kisah bagaimana berlaku tercetusnya serta penentangan di Pahang. Dan saya ingin jelaskan lagi sekali ya, jangan sekali-kali kita guna pemberontakan tutup nenek kita. Ni tanah kita. Takkan kita nak memberontak atas tanah sendiri. Macam orang salah ke rakyat Indian. Hari ni kita didoktrin dalam otak kita bahawa rakyat Indian tu yang salah. Sedangkan rakyat Indian mempertahankan hak dia sebagai masyarakat peribumi. Ini yang kata Talib Ahmad ni. Ni saya nak baca last kali. Boleh saya baca lagi no? Boleh. Saya pun tak ingat petikan dia ni. Ni kata dia dalam penutup buku ni. Dia kata apa yang berlaku dari gerak-geri Datuk Bahaman dikatakan sebagai menderhaka. Masa dan sejarah lah yang akan menjelaskan kepada orang-orang di kemudian hari kelak untuk menentukan di mana letaknya pendirian beliau dalam peristiwa yang berhubung dengan politik tanah airnya. Penjajah tetap akan berkata bahawa segala kesalahan datangnya dari Bumi Putra sendiri. Dari itu satu undang-undang dibuat untuk memperluaskan tanah jajahannya dan mendidik anak-anak emasnya supaya anak-anak jajahan itu taat setia kepada kebesaran kerajaan Inggeris. Kalau dari segi kita panggil urus takbir pada waktu itu, berarti dekri yang dikeluarkan pernah okey baik. Apabila Clifford menubuhkan pasukan 800 orang dengan 140 orang bersenjata tu untuk memburu Datuk Bahaman sebagai orang yang dianggap oleh Clifford sebagai pemberontak. Apakah Sultan Ahmad ataupun Sultan Ahmad Muazzam Shah tahu? Apakah dengar restu dia pemburuan? Yang ni yang saya kata dia jadi tersepit. Kalau kita baca politik Sun Tzu je adalah lebih baik membunuh satu orang demi menyelamatkan 100 orang. Jadi kalau saya duduk di kasut Sultan Wak Ahmad, saya sebagai sultan, saya pun akan fikir benda yang sama. Kalau aku ikut Datuk Bahaman, aku akan hilang negeri. Bukan aku tak suka kepada dia, tetapi aku nak menyelamatkan rakyat aku. Tapi ada orang tengok, bukan nak selamatkan rakyat. Orang kata nak selamatkan kedudukan dia sebagai sultan. Tapi mereka lupa bahawa tanpa sultan, siapalah orang Melayu. Dan tu kita jangan lupa. Tanpa sultan, siapalah rakyat. Tanpa rakyat, siapalah sultan. Tapi bila orang Melayu tak ada sultan, maka tak ada apa dah orang Melayu tinggal. Yang tu kita jangan lupa. Faham. Cuma dari segi kesedaran faktanya, berarti pemburuan Clifford dan juga orang-orang dengan Sears yang mengetuai ini adalah diketahui oleh istana. Ya. Cuma Sultan Pahang pada waktu itu, Sultan Ahmad Muazzam Shah berada dalam keadaan berfikir, aku tidak mempunyai pilihan daripada menyeret seluruh Pahang berperang dengan Inggeris dan menjadikan kedudukan aku mungkin saja akan juga digulingkan oleh Inggeris. Ya. Maka biarlah Bahaman yang seorang yang dikendakkan sangat oleh Clifford ni diuruskan oleh Clifford. Okey. Ni saya cerita daripada konteks politik luar. Dalam buku Nicholas Starling, The British Policy in Malaya, 1826 to 1854, menyebut tentang kedudukan Pahang daripada kacamata British. Okey, Nicholas Starling mengatakan bahawa keputusan yang dibuat untuk mengambil alih Pahang disebabkan tekanan yang dibuat daripada Siam. Apabila Siam mendakwa bahawa negeri pantai timur, Kelantan, Pahang dan Terengganu berada di bawah kawasan milikan Siam. Jadi Siam British melihat kepentingan Pahang disebabkan 3 kelebihan Pahang daripada segi laluan nak ke China. Dalam masa yang sama berlaku juga tekanan daripada kuasa-kuasa imperialisme yang lain seperti Jerman, Rusia, Perancis, Spanyol, Amerika yang masing-masing cuba untuk masuk melobi ke dalam negeri Pahang.
Salah satu dia adalah Duff Company. Duff Company ni daripada Denmark yang hari ini berjaya membuka pelombongan di Kelantan. Okey. Dan kemudiannya ada PCCL. PCCL ni saya lupa dah nama panjang dia, dan PCCL ni adalah antara syarikat pertama yang berjaya untuk melombong kawasan-kawasan biji. Jadi dari mana tu? PCCL daripada Britain lah. Britain. Okey. Dari British. Selepas berjaya buat konsesi, yang ni kita kena faham British punya taktik ialah setiap perjanjian yang dibuat mestilah mendapat kelebihan kepada British. British dalam perjanjian depa yang pertama ialah Sultan. Ya. Setiap perjanjian berarti British akan memonopoli. Ya. Okey. Jadi bila kita faham konteks politik antara bangsa, baru kita boleh lihat pula ke dalam politik dalaman. Macam mana percaturan luar tu memberi kesan kepada isu-isu dalaman. Macam mana British nak buat percaturan untuk mendapatkan Pahang dengan segera, sebelum Pahang membuat perjanjian dengan Perancis, dengan Rusia ataupun dengan Jerman sebagai contohnya. Jadi tekanan-tekanan inilah yang menyebabkan cepat kuasa imperialisme tu masuk Pahang. Dan apa yang berlaku di Pahang, Pahang tak ada duit. Yang ni orang tak mau faham, orang tak mau sedar. Pahang tak ada duit nak bertahan diri macam mana. Depa dah melalui perang Pahang, depa dah melalui perang Selangor, depa dah hantar bantuan di Johor, perang Jementah. Pahlawan-pahlawan Pahang ni boleh kata merata depa pi. Perang Kedah Siam 1821 pun depa hantar orang mai tolong orang Melayu. Begitu kuatnya semangat Melayu orang Pahang ni sampai depa sendiri tak ada apa. Ketika Clifford datang dan nak campur tangan, Pahang bukanlah lagi sebuah kerajaan yang mempunyai kewangan yang cukup untuk berperang. Ya. Tidak lagi mempunyai kekuatan ketenteraan untuk berperang, kerana Pahang telah menyumbangkan angkatan perangnya untuk terlibat di banyak tempat untuk menyelamatkan orang Melayu. Ya. Okay. Jadi bila dalam situasi yang macam tu, apa lagi yang tinggal? Macam mana nak bertahan diri? Terpaksa berdiplomasi. Ya, terpaksa diplomasi, terpaksa nak, orang kata nak luah mati mak, nak telan mati bapak. Kalau aku lawan, aku kena. Tak lawan pun aku kena. Tapi kalau aku tak lawan, mungkin aku sakit macam kena cubit. Kalau aku melawan, mungkin aku kena tumbuk. Nak sakit yang macam mana? Sakit yang cara cubit ataupun sakit cara penumbuk? Akhirnya sebab tu saya ambil cara cubit. Saya akan buat undi sekejap tuan-tuan. Lock banyak dah malam ni. Laju tak lock? Saya nak tengok lock. Kalau lock tak laju, saya akan promote buku. Kalau lock laju, saya akan buat undian pada malam ni untuk melihat. Sebab saya juga berada dalam perception baru sekarang ni. Oleh kerana bacaan dan juga kajian orang sejarah dengan orang yang meminati sejarah, kita dah masuk ke dalam dua jalur sungai yang berbeza tapi sedang menuju lautan yang sama. Tuan-tuan boleh up dengan mengatakan, ya, kalau ini pengetahuan baru. Saya harap saya dapat berapa view sekarang kita ada? 1.3. Tuan-tuan tolong, saya minta tolong dengan jasa baik. Tak pernah tulis pun tolong up lah. Ini bukan naik nombor telefon. Saudara tolong up sekiranya kata ya, ini jalur baru sejarah yang kami tahu. Sebab saya nak tengok kenaifan kita dalam memahami sejarah daripada konteks tempatan. Okey. Tempatan. Okey, yang luaran tu kita dah tahu.